Lain macam aura kita di studio Selamat Pagi Malaysia hari ini, Ismail. Sebenarnya kita juga nak bercakap berkenaan tentang bagaimana prestigenya untuk Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, khususnya kepada para alumni mereka bersempena dengan sambutan Jubili emas Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Ya, kami sangat berbesar hati bersama dengan kita pada pagi ini. Kita ada Tan Sri Shahriza Abdul Jalil, Presiden Pertubuhan Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, dan juga di sebelahnya Profesor Madya Datuk Dr. Johan Syamsuddin Sabarudin, Dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Masya Allah, kalau disebutkan senarai nama alumni-nya itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kita juga ada Speaker Dewan, juga merupakan alumni Undang-Undang Universiti Malaya. Jadi ramai sebenarnya hasil peguam negara, peguam cara. Ya, semuanya adalah kebanyakannya daripada Universiti Malaya. Jadi mungkin ini kesempatan yang terbaik untuk Tan Sri kongsikan berkenaan tentang alumni Undang-Undang Universiti Malaya, Tan Sri. Pertamanya bagi pihak Parfum, Pertubuhan Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada ATM, terutamanya lah Selamat Pagi Malaysia, kerana menjemput kami, saya dan juga Prof Dekan Fakulti Undang-Undang untuk bersama-sama lah pada pagi ini. Sebenarnya besok insya-Allah kita memulakan meraihkan 50 tahun penubuhan Fakulti Undang-Undang di Universiti Malaya. Jadi saya selaku Presiden alumni-nya rasa amat bertuahlah kerana menjadi di antara penuntut perintis penubuhan fakulti itu. Semasa itu iaitu pada 50 tahun dahulu, dan masa itu dekannya, dekan founding Dean ataupun dekan perintisnya adalah seorang tokoh yang dibanggakan di seluruh dunia. Masa itu beliau pernah menjadi Solicitor General di Singapura dan dipanggil balik untuk ke Malaysia bersama-sama dengan juga tokoh masa itu Datuk Raja Suria, semua pemimpin-pemimpin di bidang perundangan telah pun mendapat persetujuan kerajaan untuk menubuhkan Fakulti Undang-Undang. Jadi saya batch kedua. Okey, alhamdulillah. Dari yang terawal. Terawal. Baik, untuk kita bercerita lebih lanjut mengenai Jubili Emas ni, 50 tahun mungkin molek, kiranya saya nak bertanya kepada Profesor Madya Datuk, bagaimana sebenarnya sejarahnya kegemilangan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya ini? Kita ni trailblazers lah dari segi bagai cara, iaitu kerana sebelum tertubuhnya Fakulti Undang-Undang Malaya, sesiapa yang hendak layak untuk menjadi peguam dan untuk berkelayakan sebagai seorang pengamal undang perlu pergi ke luar negara ataupun mengambil eksternal di sini, dan terpaksa juga pergi ke luar negara. Jadi bila kita ditubuhkan pada tahun 1972 itu, kita pertama kalilah kita ni melatih sendiri di dalam negara dengan program 4 tahun kita untuk melatih sendiri. Sebelum ini hakim dan peguam kita semua dilatih di luar negara, tapi dengan tertubuhnya Fakulti Undang-Undang ni, maka semuanya sekarang ni ataupun ramainya sekarang ni akan dilatihkan di dalam negara, dan ini menjadikan ianya satu kebanggaan kepada negara kerana kita dapat ahli-ahli profesion yang dididik dalam undang-undang dalam negara. So dari segi itu, ini adalah satu perkara yang sangat signifikan kerana dan dia menjadikan pendidikan undang-undang itu sebagai satu benda yang affordable. Dahulunya terpaksa berbelanja banyak, tapi sekarang ini ia demokratiskan pendidikan undang. Jadi ia menjadi satu benda yang hampir semua orang dapat mengikutinya. Jadi itu signifikannya penubuhan Fakulti Undang di Universiti Malaya ini. Kalau dulu nak kena ambil CLP, bar exam, itu bagi yang di luar negara lah. Di luar negara. Tapi kini lebih mudah untuk kita belajar di peringkat tempatan. Tan Sri, kalau
kalau dilihatkan seiring dengan pencapaian Universiti Malaya sebagai universiti terbaik dalam negara dan juga antara universiti yang terbaik di dunia juga, Fakulti Undang-Undang juga dilihat sebagai peneraju dan juga pemacu kecemerlangan Universiti Malaya sendiri. Jadi bagaimana Tan Sri melihat dengan tertubuhnya parfum ini dan juga dengan gerakan di bawah parfum juga turut memberikan kesan kepada Fakulti Undang-Undang dan juga mereka yang sedang berada dalam Fakulti Undang-Undang juga, Tan Sri? Sebenarnya kita terpanggil untuk menubuhkan alumni ini 25 tahun dahulu. Saya juga menjadi presiden. Jadi lepas itu dia stop seketika. Untuk 4 tahun kebelakangan ini, saya dan Tan Sri Shafie selaku Vice President Parfum dan juga tim kita lah, ada peguam-peguam terutama mereka yang peguam-peguam muda ya. Saya panggil mereka dan kita menghadap masa itu Ketua Hakim Negara Tun Raus dan beliau, kita minta kebenaran untuk beliau menjadi penaung kita dan kita tubuhkan semula parfum ini, pertubuhan alumni ini. Kenapa perlu ada alumni ini? Pertamanya ia menjadi satu forum untuk semua bekas penuntut ya, kita dapat bersama-sama ya. Terlalu ramailah mereka telah pun mencapai puncak kecemerlangan. Puncak kecemerlangan seperti mana Cik Ismail kata, pada hari ini Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri adalah graduan daripada Universiti Malaya ya. Beliau sebenarnya adalah seorang peguam ya. Dan juga Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara. Ramai daripada hakim-hakim ya, peringkat tertinggi Mahkamah Persekutuan dan semua terdiri daripada alumni kita. Dan juga itu macam Dekan kata tadi, the 3 branches of in the country semuanya adalah ahli alumni kita. Judiciary, kehakiman, perundangan, misal kata Attorney General, peguam negara, peguam cara, speaker parlimen, dan di dalam kabinet pun selain daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita ada juga Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin, Yang Berhormat juga Datuk Seri Azalina, yang hebat kan, dan ramai lagi. Pada hari ini di universiti pun ya, pengurusi board universiti punya board Tan Sri Zarinah juga adalah alumni kita. Ramailah kalau kita nak cakap ya. Dalam practicing lawyers pun memang ramai. Jadi apabila alumni ini ditubuhkan, kita mendapat respons yang begitu baik dan kerjasama yang saya amat hargai daripada fakulti lah. Sebab alumni ini bukan hanya untuk ahli kita, tetapi juga untuk memberi ruang dan peluang untuk kita balik ke universiti bersama-sama dengan penuntut pelajar yang ada pada hari ini dan juga pendidik-pendidik mengambil ialah kita bersama berinteraksi, kita buat program alumni kita agak aktif. Banyak daripadanya adalah tumpuan diberi kepada penuntut-penuntut. Sebab apa? Pendidikan adalah amat mustahak di dalam hidup ini. Pembinaan negara lah, nation building, pendidikan amat mustahak, terutama dalam bidang perundangan ini. Jadi saya rasa bangga dan bersyukurlah kerana standard yang dituntut ya untuk mana-mana penuntut nak masuk law faculty. Saya memang bangga nak cakap masa tahun saya berapa tahun lah nak masuk, hanya 50 pelajar dijemput masuk. Bukan mudahlah nak masuk dalam fakulti itu. Sebab itu kita kena jaga kualiti dan standard pendidikan perundangan di fakulti dan saya yakinlah bahawa standard itu di-maintain hingga hari ini. InsyaAllah. Bila Tan Sri mengatakan bahawa pendidikan itu penting dan juga kita melihat kepada standard itu, bagaimana Profesor Madya Datuk Doktor melihat kepada revolusi perundangan dari segi pendidikan itu, perubahannya bagaimana dan juga bagaimana fakulti berlari bersama untuk mengejar perubahan dan juga revolusi ini agar sentiasa mengekalkan keunggulan Universiti Malaya ini? Well, kita sentiasa peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita kan. Pendidikan undang-undang adalah banyak berubah daripada dulu sehingga sekarang dan bidang undang-undang telah banyak berkembang dan para pelajar kita haruslah
haruslah mampu untuk untuk bersaing di luar sana. Tapi kita tidak menekankan kepada terlalu banyak pada konten. Kita menekankan kepada skill, ya, iaitu kepada keupayaan pelajar untuk berfikir dan untuk adapt dan sebagainya. Itu yang paling penting dari segi pendidikan undang-undang sekarang ini. Jadi kalau seorang pelajar yang telah dididik dengan betul, dia dicampakkan ke mana saja, dia akan mampu untuk menangani segala apa yang dihadapi dengannya. Dan sekarang ni, of course, Fakulti Undang-Undang ini sebagai seiring dengan status Universiti Malaya sebagai universiti penyelidikan dan kedudukannya yang tinggi di mata dunia, menekankan kepada pendidikan. Dan kita sekarang ini telah lama beredar dari mendidik hanya peguam, ya. Masa Tan Sri Syahrizad dulu kita start dengan 50 orang, tapi sekarang ini kita telah berkembang dengan kalau ikutkan sekarang ni para pelajar kita ada 700 pelajar undergraduate sekarang ni, dan kita ada 300 master student dan lebih daripada 100 PhD student. Jadi mereka ni sangat menekankan kepada pendidikan, dan kita mahu bersaing di luar sana dengan mendidik para pelajar kita supaya sentiasa memikirkan perkara-perkara yang baru, inovasi dan sebagainya. So kita telah bergerak daripada just untuk melatih, mengeluarkan peguam kepada menjana pengetahuan dan berada di frontier pada pengetahuan di dunia. Ya, seorang pelajar undang-undang amat mengenali the late Profesor Ahmad Ibrahim. Sudah pasti beliau juga almarhum juga berasal dari Universiti Malaya juga, ya. Penulisan beliau, buku-buku dan juga hasil pengajaran juga banyak juga dikongsi di universiti-universiti lain juga dikongsikan. Jadi di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya lahirnya penulis-penulis, ahli-ahli akademik dalam bidang undang-undang dan juga pengajar-pengajar dalam bidang undang-undang yang terbaik dalam negara kita. Jadi bagaimana Tan Sri boleh menceritakan berkenaan daripada Fakulti Undang-Undang lah bermulanya sejarah pengajaran dan juga pendidikan undang-undang di Malaysia? Memang betul, Cik Ismail. Kak Syahrizad boleh cakap daripada experience sendiri, ya. Masa Kak berada di sana sebagai penuntut, ya, kita bertuah kerana diberi pendedahan kepada pendidik yang tersohor. Ya. Masa tu kita punya pensyarah saya daripada Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim, ya. Beliau dihormati dan mempunyai ilmu, ya, dalam bidang perundangan yang begitu mengagumkanlah kepada kami sebagai student, ya. Dan yang lain kita ada Profesor Nik Rashid, misalnya Tan Sri Rafiah Salim, dan kita juga mempunyai tenaga pendidik, lecturers kita, tutors kita terdiri daripada multiracial group, ya, grup yang datang daripada pelbagai latar belakang, dan juga kita ada pensyarah daripada luar negara yang ternama juga. Jadi kami sebagai student mendapat pendedahan yang terbaik lah. Sejak dahulu lagi, ya, kita dah we went global. Sudah, jadi kita diajar, dididik untuk seperti mana dekan kata, bukan hanya nak belajar ilmu itu, apa dia, what is the law, apa dia kita punya, whether civil ke criminal ke tort ke apa-apa, tetapi cara pemikiran kita dibentuk. Sebab pendidikan di universiti amat mustahak. Ia adalah boleh dikatakan seperti mutiara ke crown, tiara lah dalam pendidikan kita. Jadi kami rasa bertuah kerana apabila kita mendapat the best education di universiti, ia melengkapkan kita untuk menerima segala cabaran. Jadi apabila kita graduate saja, masa tu yang 50 kami, sebab saya adalah federal scholar, jadi saya terpaksa serve the government. Jadi Kak jadi magistrate dan dekat treasury dan lain-lain lah. Jadi memang lakulah dia punya degree kita itu sampai hari ini. Betul. Hari ini alhamdulillah, walau Cik Ismail saya tahu graduan Universiti UIA kan. Tapi secara umumnya, walaupun Kak Presiden untuk alumni
Universiti Melayu Law Faculty. Tapi Prof Ahmad Ibrahim yang menubuhkan Fakulti Undang-Undang. Kita ada pemimpin sebelum itu. Seperti mana saya katakan tadi, kita tak boleh lupa macam Datuk Raja Suria dan semua. Masa itu yang juga memimpin dan perjuangkan adalah AG masa itu, iaitu Tan Sri Abdul Kadir, suami kepada Tan Sri Fatimah Hashim kan, AG. Jadi kita mempunyai pemimpin yang begitu proaktif. Sebab itu mereka mampu untuk convince kerajaan. Sebab kita masa tu seperti mana Dean kata, kena pergi luar negara. Saya pun dah siap dah bag nak pergi belajar di England. Tetapi dah dapat surat tawaran, bapa saya kata tak boleh pergi, kena masuk Universiti Malaya. Dulu yang terdekat dekat Universiti Singapura. Tetapi pejuang kita bimbang kerana kita memberi tumpuan terlalu banyak kepada undang-undang yang dibuat di luar negara, misal kata. What about Malaysian law? Jadi kesedaran untuk menentukan bahawa undang-undang yang disesuaikan dengan kehidupan kita, dengan kehidupan kita, misal kata kita masyarakat majmuk, keperluan kita lain semua tu. Jadi kita kena tubuhkan satu sistem perundangan yang relevan kepada negara kita. Dan pada masa itu pun Singapura dan Malaysia masa tu nak bersisih kan. Jadi dirasakan bahawa kita tak payah nak submit kepada negara lain, tetapi kita mesti mempunyai sistem dan pendidikan dalam bidang perundangan yang kita punya sendiri. Ini adalah di antara perjuangan nasionalisme negara ini. Betul. Kita nak menyentuh sedikit mengenai sambutan Jubli Emas 50 tahun Fakulti Undang-Undang ini. Mungkin kita nak tanya pada Prof Nadia, Datuk Doktor, apa di antara pengisian dan apa di antara program kolaborasi bersama dengan Parfum? Kami menitik beratkan kepada selain daripada mengenang kembali kegiatan dan perjuangan yang dilaksanakan di Fakulti Undang, kami juga ingin melihat ke hadapan juga, dan hubungan baik dengan Parfum dengan alumni kami ini membolehkan kami untuk menjalankan banyak aktiviti bersama. So aktiviti banyak kita cuba tekankan kepada aktiviti akademik dan juga untuk meningkatkan lagi martabat fakulti dan juga di Universiti Malaya. Tapi juga kita ingin membawa kembali alumni dan juga salah satu acara event besar yang kita akan adakan pada bulan Jun ini, pelancaran Jubli Emas ini, di mana kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri akan datang untuk merasmikan sebagai alumni tersohor Fakulti Undang-Undang. Dan ini kita akan menjemput semua alumni Fakulti Undang-Undang untuk kembali ke DTC di mana tepatnya akan adakan acara ini pada 17 Jun dan ini adalah satu acara yang agak besar, kita mengharapkan ramai akan datang. Dan selain daripada itu, kita of course mengalu-alukan alumni kita. Alumni kita semua tadi seperti Tan Sri kata berada di tempat-tempat yang sangat yang penting dan merupakan orang yang sangat berjaya. So kita harap dapat mereka kembali dan give back to the faculty dan the university, dan kita membangunkan universiti ini seperti mana universiti telah membangunkan mereka sebelum ini. Ini salah satu cita-cita dari segi program Jubli Emas ini. Sedikit Datuk berkenaan tentang program-program ditawarkan di Fakulti Undang-Undang. Difahamkan bukan saja LLB tetapi ada juga B-Juris, ada juga LLM dan sebagainya. Apa antara program-program yang signifikan di Fakulti Undang-Undang? Program yang signifikan ialah seperti yang saya katakan tadi, itu the main program is the undergraduate iaitu LLB. Lepas tu masters, kita ada 3 program masters criminal justice, masters in LLM kita, dan juga masters in commercial law, dan juga PhD program kita yang telah menarik banyak pelajar yang peringkat antarabangsa. Dan selain itu yang disebutkan tadi itu Bachelor Jurisprudence adalah program eksternal kami, itu kita membukakan fakulti ini kepada orang ramai yang mungkin tidak boleh masuk ke fakulti melalui cara biasa, kerana mungkin terlalu kompetitif untuk masuk cara biasa untuk belajar undang, tapi kita bukakan untuk semua orang. Asalkan mereka ada minimum basic qualification, mereka boleh belajar undang-undang. Dan kita panggil ini sebagai, dulunya kita panggil sebagai program eksternal, tapi ini membolehkan orang biasa
perlu datang untuk belajar full time di fakulti, mereka boleh layak dan juga untuk menjadi seorang peguam. So ini bolehkan siapa saja yang bercita-cita ya, dan tidak perlu untuk bersaing untuk masuk ke dalam fakulti undang dari segi biasa, tapi boleh belajar melalui cara yang kita bukakan ini. Okey. Dan juga kita program-program antarabangsa dan sebagainya, kita ada banyak perhubungan dengan universiti-universiti luar untuk mengadakan program-program program bersama-sama dengan program-program universiti ini, supaya kita dapat membuka universiti kepada orang luar antarabangsa. Ya. Tan Sri, dalam kesempatan masa yang ada, mungkin ada sedikit ucapan dan juga mungkin ingin mewawarkan kepada alumni yang belum lagi menyertai Parfum. Silakan. Okey, pertamanya saya nak merekodkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah pun sudi untuk hadir pada 17 hari bulan Jun ini, untuk melancarkan kita punya Jubili Emas inilah. Kami rasa amat banggalah kerana Perdana Menteri Malaysia adalah alumni daripada fakulti ini dan juga yang lain-lain. Jadi pada 17 hari bulan ini, insya-Allah Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun pun akan memberi special address dan lain-lain lah. Dan saya nak minta lah yang mana yang minat ya. Pertama, masuk jadi ahli alumni. Keduanya, save the date. 17 hari bulan Jun jam 3 petang. Tapi dah lepas itu kita akan ada beberapa program yang alumni akan buat dan juga fakulti akan menjalankanlah setahun ni. Meriahlah saya rasa fakulti undang-undang. Sibuk nanti juga dekan kita ya. Tapi apapun saya doa bahawa insya-Allah lah fakulti undang-undang mesti maintain ya dia punya quality standardnya, kerana saya percaya bahawa bidang perundangan adalah di antara cabang ya nation building yang amat mustahak. Ya, okey, sebenarnya sudah pasti kita bercerita tentang undang-undang, kita juga bercerita tentang bagaimana pengaplikasian dan juga bagaimana pemahaman yang lebih lanjutnya, khususnya berkenaan tentang aspek-aspek integriti juga penting, bukan hanya membaca sekadar teori. Terima kasih sekali lagi kepada Tan Sri, terima kasih kepada Pemuda Datuk kerana bersama dengan kami pada pagi ini, dan kita ucapkan selamat maju jaya untuk sambutan Jubili Emas Parfum ataupun alumni Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Dan tahniah sekali lagi kerana mencipta ikon-ikon di Malaysia seperti Tan Sri sendiri. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita.